الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang dimuliakan seluruh yang bertugas takbir masjid hadir pada malam ini, yang dimuliakan tetamu Allah Azza wa Jalla sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana malam ini kita masih diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama kita berhimpun di Masjid Al-Muhsinin dalam halaqah yang pertama, insya-Allah, bersama dengan kitab Idaman Penuntut. Kitab ni saya rasa tuan-tuan mungkin pernah belajar, pernah mengajar, pernah baca dan sebagainya. Ada pun mungkin yang pernah membeli kitab ini. Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut. Cuma malam ni kita mai tak baca kitab lagi lah. Kita mai muqaddimah dulu sikit. Muqaddimah ni lebih kurang main minah lah, atau main risik dulu. Kalau tuan kata boleh bab menentu, kita masuk minah. Kalau kata tak boleh bab menentu, kita akan setakat ni. InsyaAllah hasil perbincangan dengan Tuan Haji Munir, kita mencadangkan supaya dibaca kitab fiqh, iaitu berkaitan dengan hukum hakam syarak. Kerana dewasa ini jarang-jarang sangatlah kita membaca ataupun bertelaah ataupun mengaji, belajar ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam syarak. Dan sebetulnya pun malam ni, Selasa minggu pertama ni, saya asal jadual lah bersama dengan masjid Tuan Guru tu Lubuk Kawah tu, Masjid Lubuk Kawah. Kebetulan sebulan 3 kali di sana, Selasa minggu pertama dengan Rabu minggu pertama dan Selasa minggu keempat. Hidup ni banyak bulan lah. Bila bertemu 2 malam turut macam malam dengan malam esok, dia berasa berlain. Dia berasa berlain. Malam ni pi, esok pi pula. Dia berasa malam kedua berasa macam gelap gitu. Kebetulan baru ni saya datang ke masjid tuan dengan Maulidur Rasul. Kalau masih ingat lah, dan tuan ingat lah. Kalau tak ingat pun tak apalah. Jadi Tuan Haji Munir kata kalau boleh mari sekali. Jadi saya pun sembang balik dengan Masjid Lubuk Kawah. Hak Selasa minggu pertama ni, kita tarik semalam boleh tak? Kurang semalam. Depa apa kata tak apalah, ikut ustaz. Baik. Cuma di Lubuk Kawah tu saya baca kitab ni juga, juzuk yang pertama berkaitan dengan bab ibadat. Sembang dengan AJK Masjid, kalau boleh masjid ni kitab yang sama juga, tapi kita baca bab muamalat sekali dengan munakahat. Yang ni kitab Idaman Penuntut juzuk yang kedua. Ada cerita bab pengurusan harta benda, maksudlah jual beli, sewa, menyewa, pinjam dan sebagainya. Dan di akhir kitab ni dia sebut juga tentang hukum yang berkait dengan munakahat. Maknanya rumah tangga lah, nikah, kahwin, cerai, talak, iddah dan sebagainya.
Ya, InsyaAllah cuma malam ni kita ni datang untuk memukaddimah dahululah, untuk mengajak tuan-tuan dan puan kita sekali pandang atau sekilas pandang tentang pendahuluan atau pintu masuk kepada rumah fiqh. Fiqh ni ibarat rumah tuan-tuan, yang ada tiang, ada bumbung, ada lantainya, ada asas tebin-binnya, ada pintu dan tingkap. Jadi cantiklah kita ni masuk rumah orang, tak masuk kok pintu. Jadi malam ni kita nak masuk rumah fiqh yang cerita bab hukum hakam Allah Ta'ala ni, tapi kita nak masuk kok pintu dulu, bukan pintu utama dia. Jadi insyaAllah malam ni terlebih dahulu saya nak perkenal fiqh ni daripada awalnya. Disebut sebagai al-madkhal, asas pengenalan ilmu fiqh. Tentu sedia maklum disebut fiqh di mana-mana pun ngaji bab sembahyang, puasa, zakat, haji. Dah, lepas tu tok guru mati, ipatah balik, taharah, haid nifas, sembahyang, puasa, zakat, haji. Anak murid mati, ipatah balik pula. Kadang-kadang disebut fiqh ni orang nampak ibadat sahaja, pasal itulah ghalib, majoriti pengajian fiqh di seluruh Malaysia. Kawan saya buat satu kajian tentang pengajian talaqi di masjid dan surau di Malaysia ni. Statistiknya dia kata lebih kurang 93% masjid dan surau duk baca bab fiqh, cerita bab ibadat. Seluruh Malaysia 3% sahaja yang dia baca bab muamalat, pengurusan harta. 3% bab nikah kahwin. Tinggal lebih kurang 1% baca bab jinayah syar'iyah. Walhal dia kata keutamaan keempat-empat bab ni lebih kurang lah. Yang ni pun hukum Allah, ibadat pun hukum Allah, jual beli pun hukum Allah, nikah kahwin pun hukum Allah Ta'ala. Dia kata, ustaz, nikah semua hidup sekali ya, duk mengaji pakrab sangat. Salah, faham lagu tu salah. Dan termasuklah hukum jenayah syariah ialah hukum Allah Ta'ala. Maka kesemua hukum ini kita kena reti lah. Cuma saya dengan tuan-tuan bersetuju, walaupun kesemua empat masalah dia ialah hukum Allah, tetapi kita lebih suka cerita dan baca hukum-hukum yang berkait dengan ibadat. Sebab ibadat harian, kalau sembahyang fardunya 5 kali sehari diulang, hari ni, esok, tulat tungin buyung dan sebagainya. Kekerapan itu dia menyebabkan kepada kita ini suka baca dia. Sebab amalan yang kita kerap buat ni, kita nak jaga sungguh lah, supaya tak letih, supaya hak kita buat kerap tu ibadat ni Tuhan terima. Itu dari sudut statistik pengajian kitab fiqh seluruh Malaysia. Jadi atas dasar itu kita pilih untuk kita baca muamalat. Cuma nak habaq satu lagi lah, fiqh ni orang tak apa nak minat mengaji. Dia tak sama dengan hadis dan tafsir. Kalau hadis tafsir seronok, saya cerita hak ni, nampak kisah Nabi, seronok dengar. Fiqh cerita bab hukum, haram, halal, halal, haram, dan mama halam. Dia tak tahu. Ada pula orang bila dengar dia kata, aku ni baik tak tahu, senang. Bila tahu hak ni haram jadi payah dah. Jadi saya nak sebut, minat ramai orang tu dengan fiqh sedikit kurang berbanding dengan ilmu yang lain yang banyak cerita. Baik, itu. Dan fiqh ni tuan-tuan sekalian, saya sebutlah ulama kita dipecah dah dua.
tentang istilah fiqh ni, tuan-tuan boleh kata satu lagi dia panggil al-fiqhu al-akbar, fiqh yang lebih besar, iaitulah ilmu tauhid. Ada istilah lagu tu. Contoh Al-Imam Abu Hanifah, dia ada satu tulisan. Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Dia ni tulis tu kitab, namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Nama apa tuan-tuan? Al-Fiqhu, fiqh Al-Akbar. Orang tak biasa, dia kata cerita bab semayang, buka-buka dak, dia cerita bab apa? Bab iman, bab Allah Ta'ala, akidah. Jadi tuan-tuan boleh kata kalau fiqh akbar ni dia akidah, fiqh paling besar yang tuan-tuan nak kena reti sebab dia asas. Dan fiqh cerita hukum hakam ni dia panggil al-fiqhu al-asghar, fiqh kecil, adik fiqh, hak nu abang fiqh, pak fiqh tauhid, anak fiqh ni hukum hakam. Tuan-tuan nak clear fiqh ni, hukum hakam, kena clear akidah dulu. Tak apalah, saya dah bukan cerita bab akidah, no? Mak tuan-tuan insya-Allah dah ada kelas pengajar akidah di sini insya-Allah. Baik, step pertama kita nak masuk pintu fiqh ni, kita buka pintu, kita masuk, kita tanya nombor satunya, fiqh ni makna apa? Fiqh ni makna apa? Nak kena kenal dululah. Fiqh tuan-tuan kalau ikut bahasa Arab disebut ialah al-fahmu. Al-fahmu, fahamim, faham ke tak? Faham. Faham tu fiqh lah. Tak faham maknanya bukan fiqh. Baik, al-fahmu mutlaqan, faham apa juga benda orang habaq kat kita, bahasa Arab kata itulah fiqh. Tuan-tuan dengar saya bercakap, tuan-tuan faham, hangguk hak geleng bawah dah kan? Hak yang faham maksud dia panggil fiqh pada bahasa. Betul ya? Faham apa juga, hatta bahasa isyarat. Kita tengah naik motor dah kan, tengah pekan tu, tiba-tiba duk target dah ni, lampu hijau ni, nak hambat lampu hijau, berderah tak ikat cenggia, berderah tak dan lebih kurang 5 meter, dia naik lampu merah. Kita brek menyekap tayar ni, tayar depan tu bawa elok ya, betul tiang lampu isyarat, berhenti. Hak tu makna apa? Tuan-tuan tekan brek sebab lampu merah. Tu makna faham lah, walaupun dengan isyarat. Fiqh makna dia apa tuan-tuan? Faham. Bahkan kata Allah Ta'ala dalam Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu hai manusia tak faham apa yang ditasbihkan oleh apa? Burung-burung yang berkicau. Rupa-rupa tuan-tuan, makhluk Allah Ta'ala semua ni dia beriman dengan Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala. Bahkan ke semua makhluk Allah Ta'ala ni, selain manusia ni, hak manusia cerita lain, kesemuanya berzikir kepada Allah Ta'ala, baik yang bernyawa, baik yang tak bernyawa. Tuan-tuan puan sekalian, batu, bata, kayu, kayan, no? Semen, bukit, bukau, pokok, apa juga, rumput, kesemuanya makhluk itu berzikirkan Allah Ta'ala, termasuklah burung-burung, lembu kebau. Dia ada bunyi tu, bah, bek, ayam tua, nak ayam tua pula, ayam bapak, panggil ayam tua tak kena, ayam tua ni yang pencin, sekilo RM5. Ayam bapak tu pagi-pagi kat subuh dia kukuk, kuku kan, burung pun cocik dekat nama maghrib. Kesemua itu bunyian-bunyian makhluk yang padanya zikir Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan faham tak? Boncak raya dia mencocik, tuan-tuan faham mana dia apa? Tak faham. Yang fahamnya ialah Allah Ta'ala
dan juga makhluk yang Allah tak bagi pergi faham kepada. Dalilnya apa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ni Allah Ta'ala bagi kat dia apa? Satu kerajaan besar, kerajaan langit dan bumi. Bukan Yapin, kerajaan langit dan bumi. Maksudnya kekuasaan dia meliputi makhluk langit dan bumi sampai ke semuanya makhluk taat kepada pemerintahan dia. Bukan setakat taat, tapi boleh berkomunikasi. Tentu ambil surah An-Naml bagi contoh, no? Semut ni dia sembang sama-sama, lari kan tu, mereka nak lalu kat kita, mereka pijak kita mampu lari masuk sarang lah. Semut sama-sama bercakap. Cerita Nabi Sulaiman lah, no? Gajah, rimau, burung. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala bagi dia faham bahasa binatang itu. Dia faham. Bila faham dia panggil apa? Fiqah. Tak faham maknanya tak ada fiqah. Baik. Kita pergi rumah orang, dia panggil makan nasi tengah hari. Dah, dia panggil kita seorang je, tapi kita apa buat tak faham, no? Lepas main Jumaat, ajak tu imam, ajak tu Bilal, jom di mana? Haji Munir ajak makan nasi. Dia tak ajak aku, dia ajak mu seorang je. Jom dah, tak apalah. Dah, kita bawa pergi. Bawa pergi, tuan rumah nak kata apa? Dah, dia kata main masuk semua. Tak kata rumah tak faham, dia kata saya panggil hang seorang lah, tu imam duduk luar lah. Tu tuan rumah tak faham. Tak apalah, bila dia masuk-masuk makan main, dia standby untuk seorang je jemputan. Main balas 3 orang. Bubur nasi, 100 pinggan, hak tambah tak ada. Nah, kau ni baru duduk suap pelan-pelan, pukul nasi tambah nak main. Tuan rumah duduk dah sekali, bila tengok pinggan tu cerah, dia tak angkat main. Kita hak tamu kena faham dah. Amoi dia kata pinggan nampak bunga, pinggan nampak bunga, hak pasien bunga. Amoi dia kata kapet nampak elok je, nak terang elok. Tuan rumah tak kerti. Kita ni nak faham lah, tapi aku tak faham juga. Apa puasa, no? Minta nasi tambah sebagainya. Itu maknanya dia tidak ada fiqah. Tak apa tuan-tuan, peringkat pertama ni saya nak bagi tahu fiqah makna dia. Tuan-tuan sahutlah soalan tu. Maknanya faham. Baik, nombor 2, faham fiqah tuan-tuan pada istilah. Hal ni kita kena reti. Fiqah pada istilah ialah, dengan idiom bahasa Arab dulu sikit, ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-amaliyyati al-muta'alliqati bi af'alil mukallafina al-mustanbatati min adillatiha at-tafsiliyah. Tak payah jemaah lah, balik je jemaah apa insya'. Baik, jadi makna fiqah ni apa? Hak ni kita nak kena erti. Mengaji fiqah ni dia, maksud dia fiqah tuan-tuan, syarak kata ialah ma'rifatul ahkam. Ma'rifah, Melayu pun kata serupa, maknanya tahu hukum hakam syarak yang pasien kena beramai, yang pasien kena beramai. Hukum tu pula al-muta'alliqah, yang bersangkut paut bi af'alil mukallafin, dengan amalan-amalan orang-orang mukallaf sahaja. Kemudian al-mustanbatah, hukum fiqh ini diambil sumbernya daripada mana? Kalau kita akan Al-Quran dan sunnah. Kau tanya kasih Ahmad, Quran sajalah. Nah, saya saja selit sikit tu, tak faham tu, no? Kita letak belakang kasih Ahmad, letak belakang sikit, ambil hal tadi dulu. Tuan-tuan, fiqah ni apa? Kita tahu hukum hakam syarak yang pasien kena beramai. Pula tu dia ni bersangkut dengan kita orang mukallaf.
Tuan-tuan, dalam pengertian ni banyak benda kita boleh sebut. Buka pintu tadi, ingat aku bila masuk meja makan terus dah. Tak boleh lagi. Baik, nombor satu, tahu hukum. Hakam syarak. Tuan-tuan, hukum syarak ni dia pecah dua. Nombor satu ialah al-i'tiqadiyah. Hukum syarak, passion kita kena beriman, percayalah hati. Hak ni dia bukan passion dizahirkan dengan tangan kaki, tapi passionnya adalah apa? Al-i'tiqadiyah, kepercayaan dalam hati. Dia panggil ilmu akidah. Baik. Sebelum tu tertinggal sikit. Fiqh ni hukum hakam syarak. Dia nak habaq mai, hukum hakam ni dia ada dua bangsa. Nombor satu, passion syarak. Hak hukum syarak ni yang datang daripada Allah Azza wa Jal. Semayang wajib, hukum syarak lah tu. Pasal apa ustaz? Pasal semayang wajib tu main daripada Allah Ta'ala. Tahu lagu mana? Quran yang suruh. Quran tu siapa kata? Allah yang kata. Bila Allah Ta'ala kata kena semayang, kita kata semayang wajib, dia pergi hukum syarak. Sebab main daripada Allah Ta'ala. Lebih kurang lagu tu lah. Arak hukumnya haram. Hukum apa? Syarak. Pasal apa kata arak haram hukum syarak ustaz? Pasal main daripada Allah Ta'ala. Lagu mana? Al-Quran kata innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Hampa kena tinggal, kena mengelak, jangan nak terbiang. Buat nombor satu, minum arak. Jadi Quran kata, Quran tu kata siapa? Kata-kata Allah. Allah kata apa situ? Tolong jauh daripada arak. Maka hukumnya haram minum arak. Betul? Jadi kita kata hukum syarak sebab datang daripada Allah Azza wa Jal. Bila sebut hukum syarak, ada hukum nombor dua. Dia panggil hukum wad'i. Waw, dad, ain, ya. Boleh hijau aku no? Ni hijau nak ustaz, buku tak bawa. Tak apalah nak, ejalan kepala. Ada orang jalan kepala apa dah? Tak apa. Dia betul hak mengaji ni duduk sini, halkat sungguh ni, fi sadr. Dah. Lekat sini ni, rumah terbakar pun tak apa, kita hanyut pun tak apa, tok guru mati pun tak apa. Saya duduk sini lah. Tapi ilmu tak duduk tulis tak kertas ke. Ni kapal ni nak kena jaga orang tahu kita, tapi berasa kita lah. Nak kena jet juga sikit kadang-kadang. Melawak tak apa kena. Baik, jadi kalau duduk tani ni tak apa dah. Hadis berkata al-ilmu fis sudur. Tapi sebelum sini dia kena usaha lah no. Nak bil kat tani banyak cara lah. Main dengar, baca, tulis, tak apa. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tuan-tuan cerita sikit. Dia mengaji ni tulis dengan air liur. Guru cakap dia tulis dengan air liur atas tapak tangan. Dia kering air liur tu, ingat. Tu kata mungkin kita ni hampir kepada situ lah, insya-Allah. Doa lah tu, doa. Baik, jadi hal nombor dua ni dia panggil hukum wad'i. Apa hukum wad'i tuan-tuan? Hukum wad'i mah hukum hak manusia kata, hak orang fikir. Wad'i ni reka. Siapa reka? Orang. Contoh ustaz, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Betul tak? Lampu kuning, fikir dulu, nak berjalan ke dah. Dia panggil apa? Berhati-hati. Baik, hak tu yang buah kata hijau berjalan, siapa kata? Manusia. Satu dunia tuan-tuan, bukan Malaysia saja. Tapi kalau di Mesir lain sikit. Contoh kalau biasa pergi ke Mesir, pergi ke Kahirah, dia lampu hijau, kadang-kadang hak puak tak boleh nak berjalan, sebab puak lampu merah berjalan lagi. Lampu hijau dah, kita tak boleh berjalan sebab apa? Hak puak merah berjalan lagi.
no? Tak faham sepasal dia tak fikir korang sepasal biar-biarlah. Tapi itu undang-undang dikatakan wad'i ni, potong double line pam 300 habuh 300 tu sebab potong double line dia panggil apa? Hukum manusia, hukum wad'i. Tak pakai helmet 150, helmet RM70 kan? Tak pakai helmet 150. Hak kata tak pakai helmet salah denda 150 ialah manusia. Bila saya kata lagu tu, tuan jangan salah faham. Lagu mana? Dah hukum manusia sana belah pi no. Jangan lagu tu. Allah Ta'ala dan Nabi kata kamu lebih tahu hukum dunia kamu. Maknanya walaupun Allah tak bagi tahu hukum, Nabi tak sebut, tapi benda tu kalau dia ada kebaikan, faham tak? Makanya manusia pun reka hukum ni untuk kebaikan manusia. Boleh terima tak? Boleh terima. Jadi tuan-tuan yang kata hukum manusia ni bukan semua kena tolak. Ada yang syarak kata kena pakai bila hukum manusia buat tu untuk kebaikan manusia. Tapi kalau hukum tu mudarat manusia, tak wajib ikut, walaupun telah digazet dalam perlembagaan. Allah nak cerita sikit, aku nak pakai tak pakai tak apa. Ustaz depa kata, seorang tuan guru kita kata, depa kata tok guru ni kata, saya hanya meriwayatkan. Tok guru ni kata kalau kita pergi beli barang mana-mana, luar negara ke apa, beli barang banyak, barang baru ni bukan second hand, bila turun di airport, nah bahagian custom dia minta buka. Bila buka ni, kalau barang second hand tak apa, dia barang kita. Tapi kalau barang dia cok duk ada lagi, plastik tak koyak lagi, nah kotak tak buang lagi, dia kata baru. Bila baru, dia point dia hang balik berniaga. Lagu tu point dia hang balik berniaga. Bila berniaga kena banyak cukai lah. Cukai tu bukan GST ni, cukai custom, cukai. Tok guru ni kata cukai barang ni asal tak ada dalam Islam. Nah, tapi semua negara ada cukai tu. Cukai panggil apa? Cukai import masuk barang lah. Cukai masuk barang. Cuma bezanya berapa peratus, tinggi, rendah, sebagainya. Baik, jadi bila dia kata cukai tu asal tak ada dalam Islam dan manusia kata kena bayar, dan dia memudaratkan manusia, sebab kadang-kadang kita beruntuk kita apa banyak hanya ni nega apa tak nega nak beli hadiah apa banyak sangat kain pelekat ni seguni pak menakan pak mentua dua dia ipak lagi nak dia kata tu yang banyak duk declare no di airport contoh. Lalu dia kata bila benda tak ada dalam Islam dan benda tu mudarat, dia kata kita boleh declare harga murah. Aisyah harga 10 tu RM5. Aisyah apa? Cukai rendah, cukai RM5 bukan cukai 10. Tok guru tu kata bila kita buat lagu tu tak apa, sebab mengurangkan yang haram. Boleh faham tak? Ni nak habang asal cukai tak ada. Cukai itu pula bila mudaratkan manusia rakyat, dia anggap salah. Islam kata salah. Bila benda tu salah, jadi kita kurang hak benda salah, kira lagi bagus ya. Tapi jangan tak buat harga langsung. Hak RM10 tulis kosong sebab tak mau bayar langsung benda yang salah ni. Tak kena pula. Buh RM5. Cukai atas RM5 lah. Dia kata saya telah berjaya mengurangkan haram hal RM5 tadi. Allahu Akbar. Tu kan anak murid ni bila dengar lagu tu, dia pakai angkut berkotak. Kita hak mahal beli barang orang balik main bukan pasal cukai tu lah. Tang harga barang tak ada masalah, tang cukai tu spesial. Jadi saya nak habaq lagu ni, hak cukai ke apa ke, hak manusia kata ni bukan kena tolak semua, ada yang kita kena ambil bila ada kebaikan. Baik, tuan-tuan setuju tak
lampu motor buka siang hari. Dah tanya apilah tanya. Berarti berlaku nak ada dalam undang-undang kita. Tak buka lampu dia salah. Baik. Dan tuan sebelum kata boleh terima tak terima, tengok ada kebaikan atau tidak. Tengok situ. Kita ni janganlah condemn semua. Tak setuju walaupun tak pangkah satu kira lah. Bukan kita bab kepartian ni, bab pentadbiran, menjaga maslahat orang ramai. Tak kira siapa pun. Jangan sebut oleh kerana tak setuju bangkang belakang, jangan. Kalau habis terima juga. Kan? Betul Ustaz, betul ni beri bakat terima semua. Contoh, dia tak kira apa dah tu. Sebab duit dia tahu kebaikan, maka semua ambil semua. Kan? Kalau pencin besar gaji mid juga, tak apalah baby tu. Jadi saya tanya balik, apa pandangan tuan bos sekalian berkaitan dengan undang-undang? Tu dia. Buka lampu siang hari. Ada yang kami kata ini berkaitan keselamatan, maka kita boleh terima. Pasal bila kita naik motor, naik kereta, tiba-tiba nak potong, ada lampu belakang, perasaan ada orang. Baik dah? Baik, boleh terima lah. Cuma trik mula orang tak biasa, dia banyak komplain. Pasal apa sakit delok terbakar lah, apa-apa meninggal delok. Untung dia begitu. Setakat dia naik tak terbakar lagi pun banyak tahun dah. Saya bukan nak habak kalau boleh otak kita ni terbuka sikit, yang condemn semua hak manusia kata ni. Hak tak terima tak apalah. Boleh faham tuan no? Baik. Jadi setakat tu. Tapi satu benda yang memang kita jarang ikut lah. Hak undang manusia dan lebuh raya hak dia tulis 110 km. Hak tu jarang ikut. 1.3, 1.4 straight Kuala Lumpur 3 jam setengah sampai Selayang. Ustaz lah nak undang manusia. Ustaz tu untuk keselamatan juga. Yalah, ikut jenis kenderaan. Kalau naik motor 140 bahaya. Tapi kalau naik kereta besar 140 besar pelan lagi. Dia pergi corner kau tu. Tak apalah kalau pandai corner. Tak apa. Duduk sebulan dia sampai surat cinta sila bayar 300 kilometer apa Ipoh 180 lari speed 180 kena bayar 300, tak boleh kurang. Tak apa, tambah banyak juga. Pergi naik mahkamah, mengaku saya tak ada duit nak bayar, saya boleh bayar RM50 dah sebulan. Tu dah bohong lagi. Dia kata undang-undang manusia boleh bohong. Pula macam-macam Tak apalah, tapi saya kena jauh pula tuan-tuan. Tak sampai maksud. Jadi hak nombor 2 ni dia panggil hukum wad'i. Apa wad'i? Hukum hak manusia fikir. Tapi kalau fikir itu mai daripada Allah Ta'ala dengan sumber Quran Sunnah, maka fikiran itu sah dan terpakai hukum tadi. Baik, habis yang tu. Baik, fiqh ialah tahu hukum hakam syarak, bukan hukum manusia. Maknanya tuan-tuan pergi duk ambil lesen motor tu, hak masuk kursus ujian tu. Ujian apa dia panggil? Teori ke? Jawab 60 soalan ke apa? Tuan-tuan jawab, faham, jawab markah pula 60/60. Dia tak panggil fiqh. Pasal itu bukan hukum syarak. Tu je nak abang, tu je kan nak abang apa? Baik, itu panggil hukum undang-undang, panggil fiqh hukum JPJ. Kita panggil hukum fiqh. Baik, tuan-tuan tahu hukum hakam syarak yang pasien kena beramai, nama fiqh. Kalau bukan pasien beramai, i'tiqad, itu dia tak panggil fiqh, dia panggil tauhid. Tuan-tuan cek balik, betul ke ustaz fiqh ni hukum pasien beramai? Ya. Bila sebut beramai, maknanya kita kena buat dengan apa? 4 kerak kita, tangan, kaki, semua kena terlibat. Hak tu dia panggil fiqh. Contoh tuan-tuan sembahyang, tangan terlibat tak? Kaki terlibat tak? Kepala, semua terlibat badan kita. Bila dia bergerak, kaki bergerak, tangan bergerak, kepala bergerak,
badan bergerak, daripada berdiri rokok berdiri balik, daripada berdiri turun sujud, duduk pula, itu semua gerak-geri badan, amal, gerak, dia panggil fiqh. Haji lagi sakan kena pergi Mekah hak kampung sonok sedekah lah, mataharinya orang saya sebut jugalah, kampung sonok di Pulau Pinang lah. Saya tadi lalu taman dengan dekan gua syarah, saya lalu nak pergi makan tengah hari, lalu kedai mana tu, dia kata, mereka kata kedai ni matahari. Lagu tu teringat nak sebut juga tu, di tengah pekan. Dia kata bukan saya riwayat aja. Dia kata kedai tu matahari. Daripada orang ramai ni dah je lengang, orang tak mau pun matahari di panas. Kalau bulan nak pada sejuk sikit, dia belah malam terbit dah. Tak apa lah, patah balik. Jadi haji tu dia panggil fiqh. Sebab apa? Kita kena beramal, bergerak, kena terbang, naik kapal terbang pergi ke Mekah. Lepas tu ustaz kena pusing Kaabah pula, berjalan dek 7 pusing. Lepas tawaf ustaz kena sa'i pula Safa Marwah, dek jalan 7 pergi balik sampai gunting rambut, tahallul, namanya fiqh. Tu ya, sebab dia passion kena beramal. Jadi setakat tu. Baik, fiqh ni, hukum fiqh ni, hak passion beramal ni, dia bersangkut dengan siapa? Af'al al-mukallafin, perbuatan orang mukallaf. Kau saya tanya lah, kita nak buat korban, sembelih dan korban, fiqh ke tak fiqh? Sembelih binatang korban fiqh ke tidak? Fiqh kat siapa? Kat lembu tu ke kat orang sembelih? Tentu abang kan. Fiqh melibatkan amalan orang mukallaf. Hak orang buat tu namanya fiqh. Hak lembu kena sembelih, dia tak panggil fiqh. Dia wasilah Allah Ta'ala hantar untuk kita dapat pahala. Kita sembelih ni, hak tukang sembelih tu, hak tukang lembu tu, hak tu namanya fiqh, menyembelih. Ada ketikanya wajib sebab nazar, ada ketikanya sunat bila tidak nazar. Ni sunat wajib kita buat sembelih ni. Hak kau tu beli lembu, keluar duit beli lembu, buat beli lembu, semua namanya fiqh belakang. Kenapa? Sebenarnya dia tak mati, dia lompat lari pergi, hilang tang mana tak tahu ustaz, dapat pahala korban juga, cuma daging tak ada makan, pasal lembu lari. Boleh faham kan? Tuan-tuan tak boleh kata lembu tu dia buat fiqh ustaz nak. Pasal apa? Dia biar diri dia disembelih. Lembu tu telah mendiamkan dirinya untuk disembelih sebagai korban, maka dia telah buat satu fiqh. Jawabnya tak betul, sebab lembu bukan mukallaf. Ya, jadi anak cerita lagu tu payah faham kan, senang faham? Tak faham kau nak? Baik, jika cerita fiqh tak faham, tak ada makna fiqh. Ustaz mengajar fiqh tapi kami tak faham, maknanya ustaz mengajar tu bukan fiqh. Sebab kami tak faham. Lagu tu lebih kurang. Baik, tentu yang kata mukallaf ni siapa? Sehingga saya sebut dulu ni, jin dan manusia, dua pok ni aja yang dikatakan mukallaf. Lain pada tu bukan. Lembu, kerbau, itik, ayam, bukan. Sebab tu lah tuan-tuan, mukallaf ni makna dia apa dia? Ambil sikit perincian. Mukallaf maknanya orang yang dibebankan. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena semayang, makna tuan-tuan dibebankan dengan semayang. Tuan-tuan kena puasa, makna tuan-tuan dibebankan dengan amalan puasa. Tuan-tuan wajib buat haji, makna tuan-tuan telah dibebankan dengan amalan haji. Tu makna asal mukallaf, taklif. Kalau orang yang masuk persatuan, dia guna perkataan tu. Taklif. Saya ditaklifkan sebagai pengurusi majlis, saya ditaklif sebagai pengurusi badan penduduk, contoh.
Taklif, mana apa? Tanggungjawab, bebanan. Cuma bila saya kata orang mukallaf ialah orang yang dibebankan hukum syarak, tuan-tuan berasa macam tak apa nak setuju. Pasal apa agak-agak? Pasal bila ustaz kata orang mukallaf, orang yang dibebankan dengan hukum syarak, seolah-olah Allah membebankan kita dengan hukum hakam. Seolah-olah ustaz kata Allah membebankan kita dengan hukum hakam. Ish, tak sedap kata tu ustaz. Walaupun kata Islam itu rahmatan, rahmat. Bila rahmat, mana ada beban? Tiba-tiba ustaz kata mukallaf orang yang dibeban dengan hukum syarak. Tak boleh terima, tak terjemah lagu tu. Pasal pusing balik, maknanya Allah beban kita dengan semayang, dengan puasa, dengan zakat. Sebut Allah beban ni, tak apa sedap ustaz. Sebab Allah turun syariat Islam nak bagi rahmat. Sebut beban itu bukan rahmat. Dia faham tak habis. Saya nak tanya, yang timbul nama mukallaf ni main mana? Dia tengok tak mana? Saya mukallaf, tuan-tuan dan puan mukallaf. Pasal apa dia pun nama tu? Ambil tak mana? Quran pun kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak yukallif, membebankan, nafsan, setiap jiwa, illa wus'aha, melainkan apa yang lapang untuk dia buat. Makna lagu ni, tuan-tuan, bila kita beranak, bukan kita beranak lah, kita dilahirkan kecil ni, duk merah menyala lagi. Masa kita dikeluarkan daripada perut ibu kita, tu masa kita masih bayi dan kanak-kanak, kena semayang. Kena semayang ke tak? Dah. Dosa tak semayang? Dah tak kena. Bila beranak, mak beranak bulan puasa, tak, mak tak puasa sebab dia darah nifas. Tang anak hak baru dilahirkan tu kena puasa tak? Dah. Sebab apa? Tuan-tuan abang, sebab dia budak lagi, tak balik lagi. Tuan-tuan abang lagu tu. Baik, tiba-tiba dia balik umur 15, ataupun dia terbit mani awal, dia galak sikit. Ataupun perempuan ni dia turun haid awal umur 9 tahun, dia jadi balik. Bila balik, kena semayang ke tak? Kita jawab betul ni. Tarawih kena semayang? Balawak tak apa lah. Dia kena semayang, hak wajib dia kena semayang lah. Hak sunat ni ustaz tak ada kira. Betul lah. Hak sunat tak ada kira lah no. Baik, dia wajib semayang, dia nak kena kok mana pun dia kena semayang. Tak boleh tak semayang. Tuan-tuan, belum dia balik, dia boleh tak semayang. Relax je, tak kena fikir semayang. Ringan tak? Relax. Masuk ringan ni, semayang pun tak kena, wajib pun tak, dosa pun tak ada. Relax. No? Tapi bila dia balik, dia kena semayang tak? Tu dia. Saya tak payah buat apa langsung, kemudian kena buat, berat dah. Berat daripada hari tu ni. Hari tu tak payah buat apa langsung, ringan lah. Tiba dah balik, dia kena buat semayang, dia kena buat puasa. Saya tak payah, kemudian kena buat. Saya ringan, lah berat. Tu dia panggil mukallaf kita. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia buh nama mukallaf ni orang yang dibebankan, pasal asalnya free. Asal kita tak kena buat apa, lepas tu kena buat. Dia kata taklif lah tu. Boleh kono? Lagi pun tuan-tuan, bila kita ni beriman Allah Ta'ala, dia suruh semayang, kita rasa berat tak? Macam tuan-tuan lah, tiap-tiap hari ulang pergi kerja, lepas subuh pergi balik maghrib, suka ke terpaksa? Nak tanya orang tua awal, esok jalan jen, esok sebelum subuh nak turun dah, main subuh di area tu nak pergi cari makan. Dia bangkit, kunci jam ni pukul 5 kunci dah, bangkit mandi, setrika baju pakai, nampak macam seronok ya. Balik mari relax. Orang ambang dia pun main masjid,
tahan kira lah. Baik, maksud saya, bila kita nak benda tu, kita ada target, kita ada matlamat, kita nak satu benda, jadi minat dah. Bila minat ni, dia berasa beban kan seronok. Tak percaya tu orang tanya orang happy mungai elok dalam sampai 3 hari 3 malam. Teruk kan tak teruk? Teruk. Lagi kamsak lagi teruk. Ada 3 jam. Sekarang ni nak naik sekok-sekok. Lepas habis bateri habis, dia pula tukar bateri, buka bateri lah, karau dengan bateri. Kerat tali lah. Hei, disuruh kerat tali. Dan nampak teruk ni duk lawan ikan ni. Ikan besar 50 kilo. Gerapu. Dia punya ketang, ikan kerapu besar dia punya ketang. Oh, dia kata ni buat ada cabaran, ni bos seronok. Dia sebut ni bos seronok. Wahai, nak boleh naik sekok 3 jam. Pasal apa? Pasal dia minat. Habis naga tak apa, habis duit pun tak apa, tak mayang pun tak apa, dia seronok dia minat ni. Maksud saya lagi, hak kita kata beban semayang tu, puasa tu beban. Tapi kalau ada iman dalam hati dengan Allah Ta'ala, semua tu jadi seronok hiburan. Betul tak? Lagu tu lah lebih kurang. Tapi jangan sampai tahap nak bagi ajak sembahyang kena berumpan dulu. Main-main lah kita buat tahlil lagi masjid Pan Isyak. Oh, tapi mana dah mengaji nak maghrib, main dululah. Nak kena berumpan dulu nak mari. Tu dia belum tahap seronok lagi tu. Maaf. Tak apa. Baik. Jadi makna taklif apa tuan-tuan? Beban. Maksud beban ni asal tak payah buat, lah kena buat. Allahu Akbar, nak makan sedap, duk goyang kaki di rumah, boleh tak agak-agak? Dah. Makna nak masuk syurga Firdaus A'la dengan Nabi tu, kan? Nak duk sedap dalam syurga ni, pi bekerja tak mau, berat juga perangai lagu tu. Faham kono? Ada juga ustaz hak pasien tak beramai pakai niat saya temu saudara baru ni istakat tu, habis tinggal yang tu baru suku mukadimah. Nak cerita lagu mana lagi tau, banyak lagi. Habis tinggal yang tu. Tuan-tuan, habis sahabat mukadimah tu ta'arif fiqh, saya nak pindah nombor 2. Nombor 2 saya tanya tuan-tuan, sebutkan berapa jenis hukum syarak. Pula jadi hukum pecah 2, hukum Allah, hukum manusia. Baik, hukum Allah ni, hak kita panggil hukum syarak ni, dia pecah berapa pula ustaz? Ada kata 5, ada kata 6. Hak kata 6 tu mazhab Hanafi tu, mazhab clean. Tak apa. Dia pecah 2. Nombor 1 dia panggil hukum taklifi. Nombor 2 dia panggil hukum wad'i. Wad'i hak ni bukan yang tadi. Allah. Senang je. Hukum taklifi ni dia 5 tuan-tuan. Saya sebut. Saya sebut 1 tuan-tuan sambung. Wajib. Yang kedua, kamu nak suruh sambung pun. Wajib, sunat, haram, harus, makruh. Hilang turut tak kena. Wajib, sunat, harus, makruh, haram ataupun putih. Daripada hak wajib, haklah kali haram. Dia bukan kena bilang lagu tu. Hak 5 tu kita panggil hukum taklifi. Pasal apa? Sebab 5 tadi dia bersangkut dengan kita. Kita ni mukallaf. Hukum hal 5 tu dia panggil taklifi. Maknanya hukum tu dia kena atas kita. Wajib sembahyang siapa? Kita. Sunat sembahyang tarawih siapa dia? Kita. Mukallaf. Betul? Harus makan, harus minum. Hak makan minum siapa? Kita. Betul ya? Haram minum arak siapa yang tak boleh minum?
kita mukallaf. Makruh makan bawang lepas tu main masjid. Nak main masjid pergi tokak bawang mentah-mentah ni, berak macam rupuk. Lepas tu pergi masjid sembahyang, duduk belakang tu imam. Makruh. Siapa yang makruh? Kita makruh. Jadi hukum 5 tu wajib atas mukallaf, sunat kepada mukallaf, harus bagi mukallaf, haram atas mukallaf, makruh bagi mukallaf juga. Maka 5 tu dia pergi hukum taklifi. Jadi anak baik, wajib nak tanpa ustaz? Dia tanya pula. Wajib itu bukan binatang. Habis tu ustaz, wajib tu kategori hukum nombor 1. Cuma kalau orang bahasa kan, orang bahasa kata ustaz bila kata wajib hukum salah pula dah. Ni ustaz bahas lah. Pasalnya kalau hukum dia kata wujub, wajib ialah amalan yang wajib. Sembahyang dia panggil wajib. Kalau hukum wajib dia panggil wujub pula. Jauh kepala kita. Hak tu tinggal tepi, tak nak payah tengok, tinggal tepi sat. Baik, tanya wajib apa dia? Siapa nak habaq ramai-ramai? Kita bagi hadiah. Siapa kitab saya ni hadiah? Tak tulis apa lagi. Tak contoh apa lagi. Wajib ni apa dia? Buat. Jangan tinggal. Cuma tak menyambung lah. Senang je. Wajib apa dia? Dia habaq semayang. Tu contoh. Wajib ni senang je. Amalan yang bila buat pahala, bila tinggal dosa. Kesimpulan kena buat juga mau tak mau pun. Sejuk gedik tak mana pun 18 darjah Celsius di Bali baru ni, kena bangkit juga main subuh walaupun ayat sejuk gedik. Pasal apa? Subuh wajib. Aku tanpa pahala tak dapat tak apa, tapi dalam dosa tu aku tak mau. Dia berasa pahala banyak dah, tak apa. Wajib ni tinggal dosa, buat pahala. Aku pahala tak ada tak apa, banyak lah sedekah ni. Jumat tu tiap-tiap kali Jumat RM1. Berapa tahun dah sedekah tanpa pahala tak apa, tapi mai tang tinggal wajib dosa tu tak lepas habis. Mau tak mau dia bangkit sembahyang subuh juga susah payah pun, betul tak? Pasal dia faham makna wajib. Tuan-tuan, jadi Al-Quran bila cerita antara mana wajib, dia kata idza wajabat junubuha fa at'imu minhal ba'isa wal faqir. Ba'isal faqir, makna wajib ni potong, jazam, putih, kompong, pasti, kena, tak berubah. Itu mana wajib. Quran kata idza wajabat, bila dah kompong, jatuh, junubuha maknanya apa? Binatang yang tersembelih tu dah putih, dia punya halqum dan marid, orang makan, orang nafas, jatuh terguling, mati. Maka tugas kamu bagi makan orang yang fakir. Tu nak habaq mana wajib, binatang sebenarnya tak hidup lah, kompon mati. Jadi amal wajib, amal yang memang kita ni kena buat, tak boleh tidak. Tak pukul 9 kan? Pukul 9 ni undang-undang manusia kan? Undang-undang Allah. Jangan macam tu. Dalam Quran tak sebut pukul 9 kan majlis? Hati saya melawak tak apa kena. Jadi bila langgar sikit tak apa kena. Baik-baik. Sebenarnya nak hitam putih. Nombor 2 sunat. Senang aja sunat. Apa dia tuan-tuan sunat? Amalan yang buat dapat pahala, tinggal tak dosa. Tu yang ramai dia tak main tarawih. Nah, tapi puluh main raya. Tarawih ni 10 malam lah ni, jom sunat. Main raya hang ni apa? Raya setahun sekali boleh sembahyang. Dah Jumaat tak sembahyang, raya tak sembahyang juga. Dia pulun marah anak dia tak sembahyang raya. Anak pak tadi orang ajak main tarawih, dia kata sunat je. Dua amalan hukum sama, faham lain.
Dua amalan hukum sama, tapi faham belain. Tarawih dia kata sunatnya terpandai lagi. Kalau pergi tarawih tu tak ada beli ni, bini dia kalut nak buat serondeng apa, daging tak beli lagi ni. Pi market tarawih tak bayar, sunat. Anak balik Kuala Lumpur, jauh balik raya dengan mak pak di kampung ni. Dia kata esok gerak yang raya lah. Tak apa, hang tidur lah. Subuh tak jaga apa, aku gerah yang raya. Raya kena pergi setahun sekali. Subuh tak tiap hari ada. Kita pun orang tak pergi semayang raya ni, saya mak is dia ni tak jadi semua. Semayang raya pun tak hemat. Hak Jumaat tak apalah, seminggu sekali. Ni hari raya setahun sekali tak hemat. Teruk semua. Kita pun tak faham juga. Hak teruk ni hak tinggal wajib tu. Hak tinggal sunat bukan berdosa. Dua amalan hukum macam faham belain. Nah, abang kata kita pun tak faham. No? Baik, sunat ni apa? Buat pahala, tinggal tak berdosa. Tapi Nabi sebut kan, kita ni bila kita nak rebut syurga Allah Ta'ala, jangan memain dengan benda yang fardu sahaja. Kerana sunat itu ibarat bunga, wangi pun ada, cantik pun ada. Nah, tapi aku tak cantik bunga dengan wangi tapi batang tak ada, tak jadi juga. Duk kias mayang raya, subuh tak mayang. Bunga ada, kancing tak ada. Mai kau mana? Boleh? Baik. Nombor 3. Habis 5 ni jadi no? Nombor 3, dia panggil apa? Harus. Hukum harus ni apa dia? Siapa nak abang? Dah. Kita tinggal belakang. Harus ni dipanjang perbahasan. Tak nak tepi. Kita ambil nombor 3 ialah makruh. Tentuan, apa dia makruh? Dekat amalan yang buat tak berdosa, tinggal pahala. Eloknya tinggal. Contoh abang Mazat, makan benda yang busuk. Nabi tak sebut lagu tu. Nabi abang kata siapa yang makan bawang mentah, kemudian jangan dia tu main masjid. Nah, jumpa imam, mana Jumaat tadi? Aku tak boleh happy. Pasal apa? Makan bawang. Lagu mana? Nabi kata siapa makan bawang jangan main masjid. Ini faham belain. Maksud bawang itu ialah satu makanan yang ada bau. Bau dia, kalau orang bau di hidung tak selesa. Poinnya bau yang tidak selesa. Bukan bawang sajalah, makan genuak, jerin, petih. Dah. Cicah cincaluk pula. Kan? Contoh. Makruh makan benda itu yang baunya tidak enak untuk kita pergi tempat orang ramai. Hak Nabi sebut masjid je. Ustaz makruh noh makan benda busuk, pergi masjid, main Jumaat. Ya, gosok 3-4 hari dia jerin tak hilang bau. Nabi Jumaat ni, orang duk khutbah ni, dia panggil bini dia masak. Hang bau sana. Bau ke tak? Tak ada lagi. Pergi gosok pula. Hang bau sana. Bau lagi. Dia tak pergi Jumaat lagi orang ni. Saya tak bau genuak jerin tak habis ni. Tu tak faham juga. Semain Jumaat apa hukum? Wajib. Kalau bau mulut, pergi masjid apa hukum? Makruh. Tak boleh tentuan tinggal wajib sebab makruh. Tak kena. Dia kata aku dah mulut busuk, makruh pergi masjid, lalu aku tak buat Jumaat lah hari ni. Faham salah, jahil. Pasal apa? Hak wajib tak boleh kita tinggal bila terpaksa buat makruh. Nampak tak? Label belain tu, label belain. Hak ni wajib kena buat, makruh sekali sikit pun tak apalah, cincai. Baik, ustaz masjid saja ke ulama kias? Hak kata masjid pasal nak pergi main jemaah. Main jemaah maknanya bukan main seorang. Maksud bukan main seorang, maknanya main ramai. Makruh mulut bau bila pergi tempat orang ramai. Masjid saja ke? Tak. Mesyuarat PIBG, mesyuarat badan.
nak syorat pejabat. Contoh, pergi pasar malam, pergi seminar, pergi tengok Yahanana kan, stadium, tak kira orang ramai, makruh. Tapi kalau tak makruh tak apalah. Contoh macam bawang tadi tu, ulama bahadah kalau dia goreng sampai naik kuning, bukan busuk Ustaz, dia wangi kelik. Mentah dia busuk, dia goreng sampai kuning, dia wangi pula. Betul tak? Daripada tomeh apa ni, no? Tunggu sampai petang, kau nak hantar, tak hantar sepinggan pun. Petang jumpa dia, sedap je ayam hutan, sedap, abang gulai sedap. Hang duk kata, aku tunggu di rumah ni. Pasal hang menomeh tu, naik orang, bawah tu naik sampai rumah aku. Duk tunggu kau sampai semangkuk, dah juga. Ayam hutan rupa-rupanya. Contoh. Bila yang busuk tu ditekak, dia wangi, tak apalah. Petai ni kita boleh buat sama sampai hilang bau petai. Tak bau dah petai, rupa pun lain dah. Makan-makan dia sedap wangi pula. Tak apa Tapi Ustaz masak apa lagu tu sampai tak bau petai langsung ni. Ada orang nama sebut lah, dia kata saya ni daripada kambing sedap. Memang itu makanan sunnah, Nabi suka makan kambing. Tapi saya tak boleh makan sebab busuk. Tapi kalau orang boleh masak kambing sampai tak bau kambing, saya makan. Kalau ada orang boleh masak kambing sampai tak bau kambing, saya makan. Kita kata lah, sedap kambing tak bau tu. Kalau hilang bau kambing, hilang selera. Itu bau Ustaz, bau hamil, tak tahan. Tak apalah, kambing tu ada. Hang tak makan bau seorang, kami nak makan ramai lagi. Nak melawak lah orang perempuan cukup tak mau kambing, dia bau. Mak mentua saya duk bau kambing aku tu tak makan ni, di sini ni. Pergi ke Mesir, saya kata kambing nombor 1. Rasa sikit, dia tak biasa makan kambing ni sini, dia berkata bau. Bila pergi Mesir beli biri-biri tu, dia panggil kibah atau kharuf kan, macam biri-biri lah. Allahu Akbar tuan-tuan, dia makan, dia sedap dengan lemak manis, bau tak ada. Mak mentua rasa-rasa, dia tak kata apa. Dia pergi 2 minggu, dia balik beli 10 kilo. Lepas tu lah makan pula. Tak apalah rupanya kambing ni ada jenis ke? Kambing Mesir tak bau, kambing Malaysia bau. Tak apalah, makruh. Okey, yang keempat haram. Apa dia haram? Abang Asad, agak haram, judi haram, zina haram, rompak haram. Amalan yang bila buat dosa tinggal, pahala kesimpulan kena tinggal. Aku tak buat benda haram, pahala tak kisah. Tapi bila buat dosa tu aku tak tahan. Nampak? Jadi haram. Ringkas cakap, yang kelima ialah apa dia? Harus. Harus apa dia tuan? Harus. Jawapan paling mudah, harus apa dia? Bukan wajib, bukan sunat, bukan haram, bukan makruh. Itu jawapan paling mudah. Harus amalan yang buat ke tak buat ke serupa, dosa tak ada, pahala tak ada. Melihat pada asal. Apa dia Ustaz? Contoh perbuatan harus, tentu ingat saya nak bagi tahu. Ini dia punya kaedah. Semua perbuatan yang merupakan tabi'i atau rutin tabi'i makhluk, benda tu harus. Contoh manusia ni, bila dia beranak, main atas muka bumi, hidup atas muka bumi, rutin dia apa dia? Makan, minum, mandi, berjalan, melompat, berlari, berenang, menyelam, main. Jadi apa je amalan yang dia ni biasa merupakan apa? Rutin tabi'i makhluk, hukumnya harus. Boleh tak? Bila saya tanya apa hukum jalan, hukum berjalan kaki, jawab saya harus. Maknanya nak jalan tak apa, tak jalan tak apa.
Berdosa ni siapa petang tak keluar rumah, dah keluar berjalan rumah, tak ada jalan tak apa, tak jalan tak apa. Hukum jalan asalnya harus makan, harus, maknanya makan tak apa, tak makan tak apa. Betul, betul. Tidak harus juga, maksudnya tidak tak apa, tak tidak tak apa. Dosa ada, pahala pun tak dapat. Ya, betul. Itu hukum asal harus. Tapi ingat, yang harus ni dia boleh bertukar. Ada ketika jadi wajib, ada ketika jadi sunat, ada ketika jadi haram, ada ketika jadi makruh. Berjalan kaki, ada ketika wajib jalan, tak jalan berdosa. Allah, bila agak-agak kita ni hari ni hari Jumaat, orang jantan ni wajib pergi Jumaat, terlena jaga-jaga pukul 1 suku dah 5 minit orang nak bang rumah 2 km dah masjid, dan mandi buah baju Melayu apa semua kan, keluar main nak pergi naik kereta, no, start bahagia tak jalan. Pasal baru tahun ni minyak tekan turun tengok lah, tayar tergantung buh dengan batar, lepas curi 4 biji tayar. Ni tu ketik 2 khutbah ni. Kita ni main masih mutuah tayar siapa pedia tu. Ni mutu start engkau patah. Ya. Khutbah kedua ni. Dah bang punya gerai sana. Nak punya gerai anak pula, gerai Pepsi tu. Harga 3,000. Kan nenek tak dan keluar dari rumah, henden patah balik qomat dah. Habislah kereta tak hidup, mutu tak jalan, gerai tak pi 2 kilometer. Orang dah qomat dah ni. Masa tu nak tunggu kawan mana ada orang pakat habis dah. Hang seorang ya. Habis tu ustaz, apa tindakan dia? Apa tindakan? Wajib jalan kaki. Pasal kau tak berjalan, Jumaat tertinggal. Bila berjalan, Jumaat dia tunai. Bila tak berjalan, Jumaat tinggal. Tinggal Jumaat haram, tunai Jumaat wajib. Nak sampai Jumaat kena berjalan kaki, maka berjalan kaki hukumnya wajib ketika itu. Boleh? Ingat lagu ni, benda harui kalau dia ni tak buat, dia wajib tertinggal, wajib buat dia. Boleh no? Baik, contoh kedua makan, asalnya harus. Ada ketika haram makan, telah nampak Ustaz? Bila haram makan? Bila ustaz mengajar, okey tu. Haram makan. Lagi, bila puasa Ramadan, hak wajib, hukumnya apa? Haram. Lah ustaz kata makan tu harus. Betul lah, asalnya harus. Makan tak apa, tak makan tak apa. Tapi bila bulan puasa, cara puasa tak boleh makan. Bila makan hukumnya haram. Baik, jadi ya, tak payah panjang-panjang. Baik. Kenapa haram ustaz? Sebab bila makan terbatal puasa. Wajib kita puasa. Sah puasa jangan makan. Bila makan batal puasa. Batal puasa hukumnya haram. Jadi makan hukumnya haram. Sebab makan tu batal puasa. Boleh kalau lebih kurang. Dia sebab cepuan tu lah, dia buat kira lah. Lebih kurang tu, akhirnya di belakang ada hukum syarak. Baik, ada ketika yang harus jadi apa? Sunat. Tuan-tuan, kes tadi ni, kita ni rumah sebelah masjid, malam ni malam Ramadan, orang buat tarawih di masjid, kita pun pergi berjalan lah. Nak pergi mana tu Pak Long? Pergi tarawih. Hak sunat tarawih, tapi kita nak pergi berjalan mayang tarawih ni dapat juga pahala sunat.
Pahala apa? Pahala berjalan tu. Betul tak? Hak kawan nombor satu ni dapat pahala wajib. Bila jalan kaki pis main jimat, dapat pahala wajib. Hak kes mutu rosak tadi tu. Hak kawan ni pula pi berjalan kaki pasal main sunat, dapat pahala sunat ketika berjalan. Jangan main. Baik, tinggal hak makruh. Harus kadang-kadang bertukar jadi makruh. Jadi bila harus itu dia jadi apa? Wasilah kepada melakukan yang makruh. Tuan-tuan, malam ni baru habis 5 tu je. Sepatutnya cerita panjang lagi. Terperingkas setakat jadilah yang kita cerita tadi, pertamanya makna fiqh. Apa makna fiqh? Pada bahasa faham. Fiqh pada syarak tak apa, tak sebut. Dan hukum syarak pecah kepada 2. Pertama taklifi, yang kedua wadai. Wadai kita pergi bulan depan, boleh? Sekiranya ada umur. Buka sikit 5-6 minit. Kalau ada soalan silakan. Kena berhenti pak. Wajib berhenti kan sunat berhenti? Harus berhenti. Jangan kata haram berhenti sudah. Jenuh saya. 1-2 soalan kalau ada. Nampak gaya sunat berhenti ni. Bila tak ada soalan, faham tu sunat berhenti lah. Nampak gaya tu. Tu saya berhukum lah sunat berhenti. Pasal mereka tak kata apa. Apa tuan-tuan lah. Jadi insyaAllah kalau boleh masjid tolong sediakan kitab ni lah untuk bulan depan. Bulan depan pun takkan baca lagi. Nak cerita mukadimah ni tak habis lagi. Ada 1 kali lagi. Kali ketiga insyaAllah kita akan baca kitab ni. Kitab Idaman Penuntut, juzuk yang kedua. Cerita pasal jual beli dan nikah kahwin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la bisawab. Kalau tuan-tuan kata ustaz ni main sekali dah tak payah main depan pun bagi tahu juga. Lagu tu habaq saya siap. Dengan habaq lama, habaq awal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.